Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Naqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada malam ni kita menyambung lagi bacaan kitab Zadul Ma'ad. Masih lagi kita pada tajuk Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi ilaji haril musibah wa huzniha. Petunjuk Nabi Islam pada cara mengubati musibah dan kesedihannya. Musibah dan kesedihan ataupun kepayahan. Itulah dalam urusan lah. Kita terapi beratnya musibah dan kesedihan akibat musibah itulah. Kita sampai pada muka surat 238, perenggan yang ketiga daripada atas. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, وقالت هند بنت النعمان, berkatalah Hindun binti Nu'man, dia kata, laqad ra'aytuna nahnu min a'azzin nasi wa ashaddihim mulkan. Dia kata, semuanya aku telah melihat kami daripada setinggi-tinggi manusia dari sudut pangkat dan paling hebat kekayaannya ataupun kerajaannya. Thumma lam taghibi syamsu, kemudian tidak tenggelam matahari, sehinggalah aku lihat kami ini aqallun nas, manusia yang paling sedikit lah, yang paling miskin, yang paling susah. Wa annahu haqqun 'ala Allah, dan sungguhnya adalah hak Allah Ta'ala, alla yamla'a daran, bahawa Allah tidak penuhkan sebuah rumah itu habratan, dengan keriangan, dengan keluasan, kegembiraan, keluasan kehidupan, illa mala'aha abratan, melainkan Allah Ta'ala penuhi rumah itu dengan kesedihan. Ini maknanya hidup ni macam itulah, kan? Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Hidup ni tak sentiasa susah, dan hidup ni tak sentiasa senang. Jadi ujian Allah Ta'ala, wala nabdukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah kata, kami uji kamu dengan kejahatan atau keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Wasa'alaha rajulun, ada seorang laki-laki, meminta kepada Hindun binti Utbah untuk menceritakan kepadanya tentang keadaan dia. Sa'alaha rajulun an tuhaddithahu an amriha, faqalat, maka kata Hindun binti Utbah, asbahna dha sabahin. Dia kata, saat itu setiap orang di tanah Arab, dia kata di sini, berhajat kepada kami. Asbahna dha sabahin, maksudnya kami apabila kami berpagi-pagi, orang akan mencari kami lah. Orang akan cari kami pada waktu pagi. Wa ma fil arabi ahadun la yarjuna illa yarjuna, tidak ada seorang pun di kalangan bangsa Arab melainkan mereka mengharapkan kepada kami pemberian, sedekah, hadiah. Thumma amsayna, kemudian berpetanglah kami, wa ma fil arabi ahadun illa yarhamuna, apabila tiba di petang hari, tidak ada seorang pun di kalangan bangsa Arab melainkan mereka kasihan melihat kepada kami. Itulah dia kehidupan. Wa bakat ukhtuha Hurqatu binti Nu'man. Hindun ni dia ada saudara perempuan yang bernama Hurqah binti Nu'man. Pada satu hari dia menangis. Wa hiya fi 'izziha, dalam keadaan dia ini berada dalam kekayaan dan ketinggian, pangkat, berharta. Faqila laha, maka dikatakan kepadanya, ma yubkiki, apakah yang menyebabkan engkau menangis? La'alla ahadan adhaki, barangkali ada seseorang yang telah menyakiti kamu.
Qalat, dia menjawab, la, tidak. Walakin ra'aitu ghadaratan fi ahli. Akan tetapi aku melihat keluasan kehidupan, kekayaan, kemewahan dalam keluarga aku. Wa qallama imtala'at darun sururan illa imtala'at huznan. Dan hampirlah, kan? Dan apa nama dia kata, kalau qallama ni teramat sedikitlah dia kata, kan? Setiap kali dia kata, okey, setiap kali satu rumah dipenuhi dengan kemewahan, kan, pada satu saat pasti akan dipenuhi dengan kesedihan. Qala Ishaq bin Talhah, berkatalah Ishaq bin Talhah rahimahullah, dakhaltu 'alaiha yawman, aku datang menemui Hindun binti Nu'man pada satu hari. Faqultu laha, aku bertanya kepadanya, kaifa ra'aiti amaratil muluk, bagaimana engkau lihat kekayaan yang dimiliki oleh raja-raja? Faqalat, maka dia menjawab, Hindun binti Nu'man menjawab, ma nahnu fihi al-yawm khairun mimma kunna fihi al-ams. Tidak adalah kami pada hari ini lebih baik daripada kami semalam. Maknanya keadaan kami semalam lebih baik daripada keadaan kami hari ini. Ya. Maaf. Ma nahnu fi, apa yang kami berada padanya pada hari ini lebih baik daripada kami berada padanya sebelum ini. Ya. Inna najidu fil kutubi, kami dapati dalam kitab-kitab tertulis, annahu laysa min ahli baitin, bahawa tidak ada satu rumah pun, ya, ya'ishuna fi habrati, yang mana mereka hidup dalam kemewahan, kekayaan, illa sayuqabuna ba'daha abratan, melainkan mereka akan ditimpa selepasnya kemiskinan dan kesusahan. Wa anna ad-dahra lam yadhhar liqaumin biyawmin yuhibbunahu illa batana lahum biyawmin yakrahunahu. Sesungguhnya zaman itu, dia kata, tidak akan menzahirkan bagi satu kaum dengan satu hari yang mereka menyukainya, melainkan dia sembunyikan untuk mereka dengan satu hari yang lain pula bahawa mereka akan membencinya. Kan? Jadi maknanya kehidupan ni macam itulah, tidak berterusan dalam kebaikan dan keindahan dan kekayaan, sampai tiba masa kita akan berada di bawah, kita akan dihina, kita akan jadi miskin, kita akan jadi susah. Itulah dia kehidupan. Kemudian dia pun berkatalah, fabaina nasusun nasa wal amru amruna, maka ketika kami memerintah manusia, dan setiap perintah itu adalah perintah kami. Ia perintah kami lah yang ditaati oleh manusia, kerana kami ni ketua ataupun raja. Idza nahnu fihim suqatun tatanassafu, tiba-tiba kami selepas itu, kami di kalangan mereka, ya, menjadi orang yang mengikuti arus sahaja, seorang miskin, ya. Fa uffin lidunya la yadumu na'imuha, maka buruklah bagi dunia ini yang nikmatnya tidak berterusan. Taqallabu taratin bina wa tasarrafu, mana dia akan berubah-ubah, kan? Sekejap begitu, sekejap begini, ya. Maknanya dia tidak akan statik, dia tidak akan stabil bagi kita kehidupan ini, kan? Tidak sentiasa senang dan tidaklah selalu susah. Itulah kehidupannya. Baik, wa min ilajiha, dan cara untuk mengubatinya, penyakit ini, penyakit kesedihan, penyakit keluh kesah ini, kan? Cara mengubatinya, wa min ilajiha ay yu'lama anna al-jaz'a la yarudduha. Kan, kita hendaklah kita ketahui bahawa sifat keluh kesah, sifat cemas itu tidak akan dapat menghilangkan kedukaan, tidak akan dapat menghilangkan kepayahan, kesusahan kita. Bal yudha'ifuha, bahkan dia akan menggandakan kepayahan dan kesusahan itu dan kesedihan itu. Wa huwa fil haqiqati min tazayudil marad, pada hakikatnya dia akan menambahkan lagi sakit jiwa itu. Dan sebenarnya kita kena tahulah bahawa keluh kesah ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Apa yang kita perlu adalah, ya, sabar dan mengharapkan pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min ilajiha, dan cara untuk mengubatinya juga adalah ay ya'lama anna fawta thawabis sabr wat taslim. Ya, kalau dia mengetahui bahawa kehilangan sabar
dan penyerahan diri. Wa huwa salatu war rahmah, iaitu salat dan ar-rahmah, rahmat, wal hidayah dan petunjuk, allati dhaminaha Allahu ala as-sabr wal istirja', yang Allah jamin, menjaminnya di atas bersabar dan mengucapkan istirja', maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, a'zam, terlebih besar daripada musibah pada hakikatnya. Maksudnya kita kena tahu macam mana. Kita kena tahu bahawa cara nak mengubati diri daripada penyakit keluh kesah, penyakit duka cita ni kan, antara dia kesusahan tadi, bahawa kehilangan pahala sabar dan penyerahan diri, iaitu apa dia? Solat, kan? Dan ar-rahmah dan hidayah, petunjuk. Jadi Allah Ta'ala menjaminnya. Allah Ta'ala telah menjaminnya di atas sifat sabar dan sifat istirja', terlebih besar daripada musibah, daripada sesuatu musibah itu pada hakikatnya. Ini dia. Baik. Kalau terjemahan dia kata apa? Kiat lain, maksudnya cara lain lah. Satu cara untuk mengubatinya adalah dengan menyedari bahawa luputnya pahala sabar dan berserah diri adalah musibah besar. Dalam arti sesungguhnya pahala itu sendiri adalah salawat, rahmat, hidayah yang Allah berikan bagi orang yang bersabar dan mengucapkan istirja'. Lebih kuranglah terjemahan dia. Wa min ilajiha, dan daripada cara untuk mengubatinya juga penyakit huzun ni, sedih ni, ay ya'lama anna al-jaza'a, adalah ay yu'lama, adalah diketahui lah, adalah dimaklumi bahawa al-jaza', sifat cemas itu, kan, yushmitu aduwahu, maknanya akan membuat senang musuh, membuat musuh rasa gembira, dan mempersulit temannya sesama Muslim, di samping membuat murka Allah, saya kata. Jadi yushmitu aduwahu, menyebabkan musuh jadi senang. Sifat cemas ni akan menyebabkan musuh jadi senang, tenang, gembira. Wa yasu'u sadiquhu, dan kawannya akan jadi rasa macam duka cita. Wa yughdibu rabbahu, dan akan mendatangkan murka Tuhannya. Wa yasuru syaitanuhu, dan akan menyebabkan syaitannya gembira. Wa yuhbitu ajruhu, akan membatalkan pahalanya. Wa yud'ifu nafsahu, dan akan melemahkan dirinya. Wa idza sabara wahtasaba, bila dia bersabar dan mengharapkan pahala sabar itu daripada Allah Ta'ala, amda syaitanuhu. Kan dia kata di sini, syaitan akan menjauhkan diri darinya, akan membuat syaitan itu putus asa. Waraddahu khasi'an wa arda rabbahu, dan membuat redha Tuhannya. Wasurra sadiquhu, menyenangkan hati temannya, okay, kawannya. Wasa'a aduhu, dan berasa, dan menyebabkan musuh dia rasa tak gembira. Wa hamila an ikhwanihi, dia kata menolong saudara-saudaranya, okay. Wa azzahum huwa qabla an yu'azzuhu, dan dia menghiburkan mereka sebelum mereka menghiburkannya. Fahadha huwa as-sabatu wal kamal al-a'zam, maka inilah dia keteguhan dan kesempurnaan yang terbesar. La latmul khudud, bukanlah menampar-nampar pipi. Wa syaqqul juyub, dia mengoyak baju. Wa du'a bil wail, dan menyeru dengan kecelakaan. Wa bus was subur. Wa sakhatu 'ala al-maqdur, dan tidak redha di atas apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Jadi oleh itu janganlah dia bersikap cemas dan keluh kesah lah. Dia taklah bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas kesusahannya tadi ataupun kedukaan dia. Kemudian disebut di sini wa min ilajiha, dan di antara cara mengubatinya juga, ay yu'lama anna ma yu'qibuhu as-sabr wal ihtizab min ladzati wal masarrati ad'afu ma kana yahsulu lahu bi baqa'i ma usiba bi law baqiya alayhi. Maksudnya apa? Bahawa diketahui, ataupun dia mengetahui bahawa akibat sabar itu,
Maksudnya natijah ataupun hasil sabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala itu adalah daripada kelazatan, satu kelazatan dan kegembiraan yang berganda-ganda dengan daripada apa yang daripada musibah apa nama yang menimpa dia daripada musibah. Kalau musibah itu masih kekal padanya, kan? Jadi kesabaran dan ihtisab itu adalah satu nikmat dan kelazatan yang Allah berikan kepadanya. Wa yakfihi min dhalika baitul hamdi alladhi yubna lahu fil jannah, dan memadai untuk dia kan di atas kesabaran dia dan mengharapkan pahala daripada Allah Taala itu dibina untuknya baitul hamdi, kan? Dalam yang dibina untuknya dalam syurga, ala hamdihi li rabbih, di atas puji. Baitul hamdi rumah pujianlah, rumah pujian, yakni di atas pujian dia kepada Tuhannya ketika dia ditimpa musibah dan diistirja'. Istirja' ni mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya kita lah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Falyanzur, maka adalah dia melihat, ayul musibataini a'zamu, manakah dia musibah yang paling besar? Dia musibatul ajilah, musibah sekarang ni semasa di dunia, ataupun musibah ketika kehilangan baitul hamdi di dalam syurga itu. Mana musibah yang paling besar? Itulah kehilangan baitul hamdi di dalam syurga, itu musibah lagi besar daripada musibah yang menimpanya di dunia. Ini cara untuk mengobati penyakit hati ni lah, ataupun cemas ataupun keluh kesah itu. Wa fi Tirmizi marfu'an, dalam hadis diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi secara marfu', yawaddu nasun yawmal qiyamati, kata Nabi SAW, manusia pada hari kiamat suka, anna juludahum, bahawa kulit-kulit mereka kanat tuqradu bil maqarid, bahawa kulit-kulit mereka itu digunting di dunia ini, kan? Lima yarawna fi min thawabi ahli al-bala'i, kenapa mereka? Kerana mereka melihat pahala-pahala orang yang ditimpa ujian di dunia ini, lalu mereka bersabar dengan ujian tersebut. Jadi orang yang melihat itu mereka rasa suka. Kalau dulu masa di dunia mereka digunting-gunting kulit mereka dan mereka bersabar. Kenapa? Kerana pahalanya begitu besar yang mereka lihat kepada orang yang telah bersabar semasa di dunia di atas musibah dan ujian. Wa qala ba'du salafi, berkata sebahagian daripada ulama salaf yang generasi awal umat Islam lah, ya, laula masaibud dunya lawaradna al-qiyamata mafalis. Kata sebahagian daripada ulama salaf, kalaulah tidak kerana musibah-musibah di dunia ini, nescaya kita akan datang ke hari kiamat dalam keadaan kita ni orang muflis, kan? Jadi dengan sebab musibah-musibah yang menimpa kita dan kita bersabar di atas musibah tersebut dan kita memuji Allah Ta'ala dan kita istirja' kepada Allah Ta'ala, sebab-sebab itulah yang menyebabkan kita ni dapat banyak pahala di akhirat. Kalau tanpa itu, maka kita akan jadi orang-orang yang muflis di akhirat nanti pada hari kiamat, kata dia. Baik, wa min ilajiha, dan di antara cara-cara mengubatinya lagi penyakit penyakit keluh kesah atau penyakit sedih ni lah, ya. Baik. An yurawiha qalbahu birawhi raja'il khalaf min Allah, bahawa dia memujuk hatinya, ya. Dia mana ada di sini? Mententeramkan hati dia melalui harapan memperoleh pengganti daripada Allah. Mententeramkan hati dia bahawa Allah Ta'ala akan gantikan musibah ini dengan yang lebih baik daripadanya. Atau dia pujuk hati dia, tenteram hati dia, kan? Fa innahu min kulli syai'in 'iwadun illa Allah. Kenapa? Kerana setiap sesuatu itu yang hilang pasti ada gantilah, kan? Kecuali Allah. Fama minhu 'iwadun kama qila, maka tiadalah daripada Allah Ta'ala itu ganti, sebagaimana dikatakan, min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwadun, segala sesuatu kalau engkau sia-siakan dia, engkau akan dapat gantinya. Wa ma minallahi in dhayya'tahu 'iwadun, maka jika Allah Ta'ala engkau sia-siakannya, dan maka tidak ada ganti lagi untuk engkau daripada Allah Ta'ala. Jadi
tenteramkan hati, kan, dengan mengharap kepada Allah Ta'ala ganti, kan, daripada musibahnya itu dengan yang lebih baik lah, kan. Kemudian min ilajiha, dan di antara cara mengubatinya ay yu'lama ataupun ay ya'lama, bahawa seorang itu mengetahui anna hadzahu min al-musibah ma tahdithuhu lahu, ma tuhdithuhu lahu, kan. Bahawa dia mengetahui, seorang itu mengetahui bahawa keuntungannya daripada musibah itu, apa yang berlaku baginya daripada musibah itu. Lagi teruk musibah, maka kalau dia bersabar dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, maka amat besarlah pahala untuk dia. Faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang redha dengan ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala, maka baginya keredaan daripada Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu, barang siapa yang membenci ataupun tak suka maka dan marah, maka baginya kemarahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia, ya. Fahadzuka minha ma ahdathtahu laka. Jadi maknanya keuntungan engkau, kan, daripada musibah itu apa yang engkau buat untuk dia. Jadi sabar, dan lagi kuat kesabaran dia, lagi dia kuat mengharap ihtisab kepada Allah Ta'ala, kan, maka lagi untunglah dia. Fakhtar khairul hudud aw syarraha, maka pilihlah kamu nak sebaik-baik keuntungan ataupun nak seburuk keuntungan. Nak yang mana? Baik untung ke nak rugi? Fa in ahdathta lahu sukhtan wa kufran, sekiranya kau adakan baginya kebencian dan kekufuran, kutiba fi diwanil halikin, maka dia akan ditulis di lembaran orang-orang yang binasa. Wa in ahdathta lahu jaz'an wa tafritan fi tarki wajibin, sekiranya kau lakukan dalam engkau bersikap keluh kesah, marah, kan, benci dengan takdir, kan, lalu dengan sebab itu meninggalkan perkara yang wajib atau melakukan perbuatan yang haram, kutiba fi diwanil mufarritin, maka ditulislah ia di lembaran orang-orang yang melampaui batas dalam meninggalkan amalan tadi. Wa in ahdathat lahu shikayatan wa 'adam sabrin, kalau dia tidak bersabar dan mengadu tentang musibah tersebut, kutiba fi diwanil maghbunin, maka dia akan ditulis di dalam lembaran orang-orang yang merugi. Kan, wa in hadathat lahu i'tiradan ala Allah, kalau dia membantah ke atas Allah Ta'ala, wa qadhan fi hikmatihi, dan maknanya tidak tidak mempercayai tentang hikmah Allah Ta'ala tentang musibah tersebut, faqad qara'a bab zandaqati awwal jahu, dia telah mengetuk pintu kemunafikan ataupun dia masuk ke dalam pintu tersebut. Wa in ahdathat lahu sabran wa thabatan lillah, kalaulah dengan musibah tersebut dia akan jadi orang yang sabar dan orang yang teguh, kan, kerana Allah Ta'ala, kutiba fi diwanis sabirin, dia akan ditulis di kalangan orang-orang yang bersabar. Wa in ahdathat lahu ridha 'anillah, dan kalau dia maknanya dengan sebab musibah itu akan menyebabkan dia itu menjadi orang yang redha kepada Allah Ta'ala terhadap ketentuannya, kutiba fi diwanir radin, dituliskan dia itu di lembaran orang-orang yang redha, kan. Wa in ahdathat lahu alhamda wasyukra, kalau maknanya dengan sebab musibah itu akan menjadikan dia orang yang sentiasa memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepada Allah, kutiba fi diwani syakirin, maka dia akan ditulis di kalangan dalam lembaran orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Wa kana tahta liwa'il hamd ma'al hammadin, maka dia akan berada di bawah liwa atau bendera kepujian bersama dengan orang-orang yang terpuji. Wa in ahdathat lahu mahabbatan wa ishtiyaqan ila liqa'i rabbih, dan sekiranya musibah yang menimpanya itu akan menjadikan dia sebagai orang yang mencintai Tuhannya dan merindui untuk bertemu Tuhannya, kutiba fi diwanil muhibbin al-mukhlisin, maka dia akan ditulis di kalangan di lembaran orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kemudian
Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dalam musnad al-Imam Ahmad rahimahullah wa Tirmizi, daripada hadis Mahmud bin Labid yarfa'uhu, daripada hadis Mahmud bin Labid, dia mengangkatnya, maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu bersabda, "Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum." Nabi sallallahu bersabda, sungguhnya Allah, apabila Allah mencintai satu kaum, Allah akan uji mereka. Ujiannya adalah tanda lambang kecintaan Allah Ta'ala terhadap hambanya. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang reda, yang diterima dengan kerelaan, maka baginya kerelaan dari keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sakhita, barang siapa yang membenci, tak suka, falahu sukhtu, maka baginya kebencian daripada Allah. Zada Ahmad, Imam Ahmad tambah lagi dalam riwayat dia, wa man jazi'a falahul jaza'. Barang siapa yang rasa keluh kesah, maka beginilah dia keluh kesah itu, maka tidak ada pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ilajiha, dan cara di antara cara mengubatinya, ujian tadi, ay ya'lama, bahawa hamba itu mengetahui, annahu, bahawa sesungguhnya dia, wa in balagha fil jaz'i ghayatahu, walaupun dia ni teramat keluh kesah, fa akhiru amrihi ila sabr al-tirar, yang mana kalau dia ni mana yang mengadu dan sebagainya kan, al-jaza', sebut benda-benda yang tak baik lidah dia kan, dengan sebab ujian itu, terbit perkataan-perkataan yang keji dan sebagainya daripada mulut dia. Kalau dia tak sabar, nanti akhirnya dia terpaksa bersabar juga. Akhirnya dia terpaksa bersabar juga, macam mana pun kan, terpaksa secara bersabar. Rugilah. Wa huwa ghairu mahmudin wala muthab, dan dia tidak akan dipuji dan tidak akan dapat pahala kerana dia terpaksa. Qala ba'dul hukama, kata sebahagian daripada hukama, orang yang bijaksana, al-aqilu yaf'alu fi awwal yawmin min al-musibati ma yaf'aluhu al-jahilu ba'da ayyamin. Jadi orang yang berakal, yaf'alu, dia membuat, melakukan fi awwal yawmin min al-musibah. Maksudnya pada awal-awal lagi dia dah buat. Ada orang yang berakal ni pada awal-awal lagi, bila dia ditimpa musibah, dia dah buat perkara yang menguntungkan dia. Yang mana perkara itu akan dilakukan oleh orang-orang jahil selepas beberapa hari. Wa man lam yasbir sabr al-kirami, barang siapa yang tidak bersabar sebagaimana sabarnya orang yang mulia, sala sulu wal bahami, maka dia hidup seperti mana hidupnya haiwan, seronok macam tu je lah, boleh makan, minum, tidur kan, maknanya bergembira, gitu, macam haiwan je lah, macam haiwan. Wa fi sahih, dalam kitab sahih, maknanya marfu'an, secara marfu' lah, Nabi sallallahu bersabda, as-sabru 'inda as-sadmatil ula, sabar itu dikira masa di awal hentakan ataupun daripada hentakan pertama tu, maknanya dia dah sabar, itu baru dikira sebagai pahala sabar. Kalau dah banyak hari, dah 3 hari, 3 jam, dah berhenti-henti dan merong-rong, barulah nak sabar, maka tak ada pahala lah ketika tu. Itu contohnya. Baik. Wa qala al-Ash'ath bin Qais rahimahullahu ta'ala, innaka in sabarta imanan wa ihtisaban, dia kata kalau engkau bersabar dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Ta'ala, itu akan baik bagi engkau. Wa illa salauta sulu wal bahaim, jika tidak engkau akan bergembira seperti mana gembiranya haiwan ternakan, macam tu. Wa min ilajiha, di antara cara mengubatinya, an ya'lama anna anfa'al adawiyati lahu muwafaqatu rabbih. Maknanya ubat yang paling bermanfaat baginya ialah dia melakukan perbuatan yang muwafaqah, menepati apa yang dikehendaki oleh Tuhannya, yang diperintahkan oleh Tuhannya, pada apa yang Tuhannya suka dan Tuhannya redha untuknya.
Wa anna khasiyatal mahabbah wa sirraha muwafaqatul mahbub. Semua dia kata khasiat, kelebihan mahabbah dan rahsianya itu adalah menepati kepada apa yang dicintai. Faman idda'a mahabbata mahbubin, barang siapa yang mendakwa dia mencintai yang dia kasih itu, dia mencintai sesuatu yang dia kasih itu, thumma sakhita ma yuhibbuhu, kemudian dia membenci apa yang disukai oleh orang yang dicintai itu, wa habba ma yuskhituhu, dan dia suka apa yang dibenci oleh yang dia kasih itu, faqad syahida ala nafsihi bikadzbihi, maksudnya dia telah mendustakan, mendakwa telah mengatakan bahawa dirinya telah berdusta, dia telah mempersaksikan atas dirinya dengan kedustaan. Wa tamaqqata ila mahbubihi, dan dia akan membangkitkan kebencian dan kemarahan daripada yang dia cintai tadi, yang dikatakan dia tu cinta, dia mencintai kepadanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala lah. Itu. Jadi kita ulangi bahawa seseorang itu mengetahui ubat yang paling bermanfaat ialah menepati perbuatan dia dengan apa yang dicintai oleh Tuhannya dan diridai oleh Tuhannya. Kan? Dan apa nama dia kata, khasiat ataupun khususiah mahabbah itu dan rahsianya adalah menepati amalan ataupun kesukaan yang dicintainya. Kalau dia dakwa dia mencintai, tetapi dia melakukan perkara yang dibenci oleh yang dicintai itu, maka dia telah mempersaksikan atas dirinya bahawa dia orang yang berdusta lah, nipu lah, kan? Macam orang yang berharap pada Maulid Rasul dan sebagainya, kan, berselawat dan sebagainya, tapi pada masa yang sama mereka ni buat benda yang tak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya melampau-lampau dalam memujanya, yang melakukan perkara yang haram, bisa rokok dan sebagainya sambil berselawat dan sebagainya. Ini macam mana dapat kecintaan daripada Allah Ta'ala kalau sendiri menentang Allah? Kemudian di sini dia kata, waqala Abu Darda, dan telah berkatalah Abu Darda radhiyallahu anhu, inna Allah idza qada qada'an ahabba an yurda bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila Allah membuat satu ketetapan, keputusan, hukum, maka Allah suka bahawa disukai hukuman Allah Ta'ala itu dan diredai kepada hukuman Allah atau keputusan Allah Ta'ala itu. Kalau ada yang tak redha keputusan Allah Ta'ala, maka Allah tak suka lah. Begitu. Sebab itu ahabba an yurda bihi. Wa kana Imran bin Husain yaqulu fi illatihi. Ya. Adalah Imran bin Husain dia berkata ketika dia sakit dalam sakit dah. Ya. Baik. Itu pun dalam Al-Illah di kitab dia ni, ya. Ahabbuhu ilayya ahabbuhu ilaihi. Sesuatu yang paling aku cintai adalah sesuatu yang paling dia cintai, yang paling Allah Ta'ala cintai. Wa kadzalika qala Abu al-Aliyah, seperti itulah telah diucapkan oleh Abu al-Aliyah rahimahullah. Wa hadha dawa'un wa ilajun la yu'malu illa ma'al muhibbin. Inilah dia ubat ataupun cara perubatan yang tidak dilakukan melainkan bersama dengan orang yang dicintai ataupun orang yang mencintai. Ya, wala yumkinu kullu ahadin an yata'alaja bihi, tak mungkin semua orang boleh berubat dengan cara ni. Tak mungkin. Wa min ilajiha, dan di antara cara mengubatinya juga, an yuwazina baina a'zamil ladzataini wal mut'ataini. Jadi mana cara nak mengubati dia, kita timbangkan di antara mana yang paling lazat sekali, yang paling nikmat sekali daripada di antara nikmat akhir dunia dan nikmat akhirat. Timbang. Ya, yang mana paling lama kekal, yang mana hanya sementara sahaja. Ladzatin tumatti'uhu bima usiba bihi, wa ladzatin tumatti'uhu bi thawabillahi lahu. Kelazatan. Yang pertamanya kelazatan yang menyeronokkan dia dengan apa yang ditimpakan kepadanya daripada musibah, ya. Dan kenikmatan yang dirasainya dengan pahala daripada Allah Ta'ala untuknya. Fa in zahara lahu ar-rajhan, dan apabila zahir baginya yang rajih di antara kedua itu,
فآثر الراجح, maka dia ikutilah yang paling kuat sekali, yang paling rajih. فليحمدillah ala taufiqihi, adalah dipuji Allah Taala di atas taufik daripada Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Tengoklah mana kelezatan yang paling kekal, paling lama, yang paling nikmat. Itulah kenikmatan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya tak ada pertikaian lagi lah. Baik, wa inna athar al-marjuh min kulli wajhin falyalam anna musibatahu fi aqlihi wa qalbihi. Kan? Sekiranya dia mengambil sesuatu yang tidak kuat ya, yang marjuh, yang dhaif, yang tak betul, maka adalah dia tahu bahawa musibahnya adalah pada akalnya dan pada hatinya dan pada agamanya. Lebih besar daripada musibahnya yang sedang menimpanya pada dirinya, yang musibah dunia lah. Begitu. Baik, kemudian kata Syekh lagi rahimahullah, wa min ilajiha, dan cara di antara cara mengubatinya, ay ya'lama, hendaklah ia mengetahui, anna alladhi ibtalahu, bahawa Tuhan yang telah mengujinya biha, dengan ujian tersebut, ahkamul hakimin, adalah sebaik-baik hakim, wa arhamur rahimin, dan adalah yang paling penyayang di antara segala yang penyayang. Wa annahu subhanahu lam yursil ilaihi al-bala, dan sungguhnya Tuhan yang Maha Suci tidak akan menghantar kepadanya bala liyuhlikahu bihi, untuk membinasakan dia, wala liyu'azibahu bihi, bukan kerana Allah nak siksa dia, wala liyajta'ahu, bukanlah kerana untuk membinasakan dia, wa innama iftaqadahu bihi, kan, hanya saja Allah Ta'ala timpakan padanya liyamtahina sabrahu, supaya Allah nak uji kesabarannya dan keredaannya dan keimanannya. Waliyasma'a tadarru'uhu wa ibtihalahu, supaya apa? Allah Ta'ala mendengar sikapnya ataupun penghinaan hamba tadi kepada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyarahu tarihan bibabihi, supaya Allah Ta'ala melihat dia ni sentiasa berada di pintu Tuhan untuk meminta-minta kepada Allah Ta'ala. La idzan bijinabihi maksurul qalbi baina yadayhi, dan keadaan dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Rafi'an qasas asy-syakwa ilaihi, mengangkat segala aduan-aduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdul Qadir, katalah Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala, ya bunayya, hai anakku, innal musibata, sesungguhnya sesuatu musibah itu, in ja'at lituhlikaka, ma ja'at, dia itu tidak datang untuk membinasakan engkau. Musibah itu datang bukan untuk membinasakan kita. Wa inna ma ja'at litamtahina sabraka wa imanaka, akan tapi dia datang untuk menguji keimanan engkau dan kesabaran engkau. Ya bunayya, hai anakku, al-qadaru sab'un, dia kata qadar itu adalah sabu', haiwan pemangsa. As-sabu'u la ya'kulu al-maitah, pemangsa tidak makan bangkai, dia makan yang hidup, maksud gitu. Wal maqsudu, dan dimaksudkan di sini, annal musibata kirul 'abdi alladhi yusbaku bihi hasilahu. Dia kata di sini musibah adalah kirul 'abd, maknanya kir ni dapur besi lah seorang hamba, kan, untuk dia ni membakar apa yang dia ada tadi. Fa imma an yukhrij dhahaban, maksudnya musibah ni diibaratkan seperti dapur besi untuk membakar logam lah. Sama ada bakar emas ataupun bakar perak ke, kan, untuk menghasilkan emas yang tulen lah, untuk memisahkan dia punya bahan-bahan tadi. Kalau emas, asingkan dia daripada logam yang lain. Jadi sama ada dia akan keluar jadi emas yang berwarna merah ataupun kuning tadi, wa imma yakhruju khabathan kullahu, ataupun dia hanya keluar jadi taik besi macam tu, ataupun besi biasa saja, tidak ada emas padanya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, sabaknahu wa nahsibuhu lujainan fa abdal kiru an khabathil hadidi. Dia kata kami telah mencairkan benda yang kami kira logam mulia,
besi lah. Ternyata peniup api itu membuktikan benda itu hanya besi buruk belaka. Khabathul hadid. Besi yang tak ada kualiti lah. Ini type besi kan. Macam tu. Baik, fa in lam yanfa'hu hadzal kiru fid dunya. Kalaulah dapur besi itu tidak memberi manfaat kepadanya di dunia. Fa baina yadayhi al-kirul a'zam, maka di hadapannya nanti di akhirat ada dapur besi yang lebih besar. Itu neraka-lah. Fa idza 'alima al-'abdu anna idkhalahu kira ad-dunya wa masbakaha khairun lahu min dhalika al-kiri wal masbaki. Maka jika seseorang hamba itu mengetahui bahawa dia apa nama ya, dia tadi memasukkan sesuatu ke dalam dapur besi dunia tadi, ya kan, lebih baik daripada demikian itu al-kir, semasa dapur besi semasa di akhirat nantilah, yang menjahanamkan semua tadi kan yang masuk ke dalamnya. Jadi wa annahu la budda min ahadi al-kiraini. Dia kita tak dapat tidaklah mesti ada dua benda ataupun dua perkara ini. Maksudnya kir, dapur besi di dunia, ibarat ataupun perumpamaan lah. Satu lagi dapur besi di akhirat. Pilihlah mana yang nak kan. Gitu. Dan hendaklah dia mengetahui kadar nikmat Allah Ta'ala ke atasnya fil kiril ajir, dan dalam apa nama kir ni, dapur besi, dapur untuk bakar besi lah di dunia. Kalau ajir ni di dunia. Wa min ilajiha, dan daripada cara mengubatinya, ay ya'lama, naklah dia mengetahui annahu laula mihanid dunya wa masaibuha, kalaulah tidak kerana ujian dunia ni dan musibah dunia ni, la asaba al-'abda, mesti seorang itu akan ditimpa adwa al-kir. Dipanggil apa? Adwa al-kibr, penyakit takabur, wal ujub, takabur dan ujub, wal far'anah, penyakit Fir'aun ni, penyakit adalah penyakit Fir'aun, wa qaswatul qalb, dan hati keras. Ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan, apakah dia sebab kebinasaannya pada waktu cepat dan pada waktu yang lambat. Famin rahmati arhamir rahimin, di antara rahmat Tuhan yang maha penyayang, ayatafaqadahu fil ahyan bi anwa'in min adwati al masaibi. Di sini apa tadi? Okey, tidak menggunakan bagiannya. Di antara rahmat dari Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih terhadap hamba-Nya adalah dengan terus memantaunya melalui berbagai bentuk musibah sebagai ubat hati, sehingga bisa mencegah mereka dari berbagai penyakit, memelihara kesihatan peribadatan mereka kepada Allah, serta mengenyahkan berbagai unsur buruk, jelek, dan mematikan daripada hati mereka. Maksudnya Allah yang selalu memberikan rahmat melalui cubaannya, memberi cubaan melalui kenikmatannya, sebagaimana disebutkan dalam syair, qad yun'imullahu bil balwa wa in 'azumat wa yabtali Allahu ba'dal qaumi bin ni'ami. Terkadang melalui cubaan Allah memberikan kenikmatannya, betapapun besarnya cubaan itu. Namun terkadang melalui kenikmatan Allah justru memberikan ujian yang terhadap kaum tertentu. Baik. Dia kata, kalau Allah tidak mengubati para hamba-Nya melalui cubaan dan bala, nescaya mereka akan melampaui batas. Ni.
Bila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, Allah akan mencurahkan ubat kepada mereka berupa ujian. Jadi ujian adalah ubat sebenarnya, dan cubaan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaan orang tu lah. Sebab tu ujian kita ni tak sama kan. Makin kuat, makin tinggi, mana ujian berat sikit. Gitu. Jadi untuk mengenyahkan berbagai penyakit yang mematikan yang mereka idap. Bila seseorang hamba sudah ditempa, dicuci dan dibersihkan dengan berbagai cubaan, bererti ia sudah layak mendapatkan kedudukan dunia yang paling terhormat, yakni sebagai seorang hamba sejati. Bahkan juga mendapatkan pahala akhirat yang terbesar. Apa dia pahala akhirat terbesar itu? Yakni dapat melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dan dekat dengannya. Kemudian wa min ilajiha, dan cara mengubatinya lagi. Dia kata ay ya'lama anna mararat ad-dunya hiya bi'ainiha halawatul akhirah. Kan? Hendaklah dia mengetahui bahawa kepahitan dunia ini yang benar-benar pahit itu sebenarnya adalah kemanisan di akhirat. Yaqlibuha Allah subhanahu kadzalika, Allah Ta'ala palingkan demikian itu. Dengan dunia macam ni, akhirat macam lain. Dia terbalik. Kadzalika wa halawatud dunya bi'ainiha mararatul akhirah. Kelazatan dunia ini secara pastinya adalah kepahitan di akhirat nanti. Itu. Ya. Wali'an yantaqila min mararatin munqati'atin ila halawatin da'imah, dan bahawa berpindah daripada kepahitan yang sementara ini kepada kemanisan yang kekal abadi, khairul lahu, lebih baik baginya daripada sebaliknya. Fa in khafiya 'alaika hadha, kalau engkau masih lagi belum jelas tentang ini, fanzur ila al-qawli as-sadiq al-masduq, lihatlah kepada perkataan orang yang benar lagi dibenarkan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya huffatil jannatu bil makarih, dikelilingi syurga itu dengan perkara-perkara yang dibenci, tak disukai. Wa huffatin naru bisyahawat, dan dikelilingi neraka itu dengan hawa syahwat, dengan hawa nafsu lah. Ya. Wa fi hadzal maqami tatafawatu uqulul khalaiq. Dia kata. Ya. Baik. Dalam maqam ini, kedudukan ini, maksudnya akal manusia ini tak sama. Akal manusia ini bertingkat-tingkat. Kan? Wa zaharat haqa'iqur rijal, jadi maknanya hakikat para lelaki ini diketahui pada maqam-maqam tertentu dengan ujian tersebutlah. Kan? Dengan ujian itu akan menentukan kedudukan seseorang, ketinggian darjat dia. فأكثرهم آثار الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول. Jadi kebanyakan manusia tadi apa dia? Mereka mengutamakan kemanisan yang sementara ini, iaitu di dunia, keseronokan sementara, yang di atas keseronokan yang kekal abadi yang tidak akan habis selama-lamanya. Wala yahtamil mararati sa'atil halawatil abad. Maksudnya dia tidak tertahan, tidak bersabar di atas kepahitan yang sementara untuk menikmati kemanisan yang selamanya. Wala dhulla sa'atil li'izil abad, dia tidak boleh nak menghinakan diri dia sesaat demi mendapat ketinggian selama-lamanya di syurga. Wala mihnata sa'atil li'afiyatil abad, dan tidak mentahan ujian sesaat untuk mendapat keselamatan yang selamanya dalam syurga. Fa innal hadira 'indahu syahadah, sesungguhnya apa yang ada di hadapannya itulah dia persaksian. Wal muntaziru ghaibun, yang ditunggu-tunggu itu tak nampak. Yang nampak depan mata itulah dia. Wal imanu dha'ifun, iman itu lemah. Wa sultanu syahwah hakimun, maknanya raja syahwat itu yang berkuasa. Fatawallada min dhalika itharul ajilah, dengan sebab itulah dia mengutamakan yang dunia, kan, membiarkan akhirat, menolak akhirat. Wa rafdul akhirah. Wahada halun nazar al-waqi' ala zawahir al-umur. Inilah dia keadaan yang kita lihat realitinya, kan? Di atas
segala yang zahir daripada segala perkara. Manusia mengutamakan kenikmatan dunia semata-mata dan melupakan kenikmatan akhirat. Wa awailuha wa mabadi'uha wa amma an-nadhar al-thaqib alladhi yakhriqu hujub al-ajilah wa yujawizuhu ila al-awaqib wal ghayat falahu sya'nun akhar. Maknanya melihat penglihatan yang menembusi, ya kan, yang apa nama dia panggil mengoyak bagi hijab ajilah ni yang bersegera lah, ya kan, maknanya yang melihat ke alam yang seterusnya bila kebahagiaan yang Allah Ta'ala telah sediakan. Dia kata falahu sya'nun akhar, maka itu adalah perkara yang lain ataupun urusan yang lain. Sebagai terjemah di sini, kalau dia kata tadi simpahlah. Okey. Itulah halnya pandangan terhadap realitas hanya dari berbagai manifestasi yang terlihat pada banyak perkara, dari dasar hingga prinsip-prinsip yang sahaja. Adapun pandangan tajam yang bisa menembus segala realitas terbatas, pasti akan bisa mencapai berbagai akibat dan tujuan daripada segala realitas yang ada, sehingga kesimpulannya akan berbeza. Maksudnya beginilah. Maksudnya kesimpulan orang yang memandang akhirat itu tidak sama dengan orang yang memandang kehidupan yang sementara ini dan menjadi tujuan dan maksud dia ataupun kesudahan cita-cita dia. Tak sama keadaan kedua jenis manusia ini. Baik. Fad'u nafsaka ila ma a'adda Allah li awliyaihi. Maka ajaklah diri engkau, kan, untuk pergi kepada apa? Kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk para walinya. Wa ahli ta'atihi, dan orang-orang yang mentaatinya, minan na'imil muqim, daripada segala nikmat yang berkekalan, iaitu syurga abadi. Kan? Ditariklah diri engkau, ajaklah diri engkau kepada apa yang Allah sediakan daripada kenikmatan di syurga abadi itu. Wasa'adatul abadiyah, dan kebahagiaan yang berkekalan abadi, wal fawzul akbar, dan kejayaan yang besar, wa ma a'adda li ahli al-batalati wal idha'ah min al-khizyi wal 'iqab. Dan tengoklah, ajaklah diri engkau untuk melihat kepada apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka yang mensia-siakan perintah Allah Ta'ala, kan, daripada kehinaan dan siksaan yang sedang menunggu mereka, wal hasarat ad-daimah, dan penyesalan yang selama-lamanya. Tengoklah kepada dua-dua ni, kedua keadaan ni, lihatlah. Bawa diri kau untuk melihat kedua keadaan ni. Thumma ikhtar ayul qismaini al-yaqu bika. Kemudian pilihlah satu daripada dua bahagian yang layak untuk engkau, yang mana? Wa kullun ya'malu ala syakilati, setiap orang beramal mengikut keadaan dia macam mana diciptakan, tentulah dia. Wa kullu ahadin yasbu ila ma yunasibuhu, setiap orang akan pergi kepada apa yang sesuai untuknya. Wa ma huwal aula bihi, dan apa yang terlebih utama untuknya. Wala tastatil hadzal ilaj, maka janganlah, maknanya cari susah nak cari perubatan yang panjang-panjang yang macam yang lain. Fashiddatul hajah ilaihi min at-tabib wal alil da'an ila bastihi. Dia kata, maka jadi hajat ni, diri ni teramat berhajatlah untuk mencari tabib, kan, orang yang mengubati, kan, wal alil, dia kata da'an ila bastihi, dan penyakit yang berhajat untuk dihuraikan. Wabillahi taufiq. Maknanya kalau di sini kita tengok terjemah dengan yang terakhir dia kata apa? Cubalah kita mengajak diri kita sendiri untuk mencari apa yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang taat, berupa kenikmatan yang kekal serta kebahagiaan sejati, di samping juga kejayaan yang terbesar. Lalu mencari apa yang Allah persiapkan pula untuk orang-orang yang lalai dan kurang amalan, berupa kehinaan dan siksa serta kekecewaan yang berpanjangan, yakni dalam neraka lah. Setelah itu pilihlah antara dua hal tersebut yang paling sesuai dengan diri kita. Masing-masing akan beramal sesuai dengan keahliannya. Masing-masing orang akan mengejar apa yang sesuai dengan karakter dirinya atau apa yang lebih layak buat dirinya. Maka jangan anggap remeh bentuk terapi seperti ini.
tenaga medis maupun pesakit sendiri amatlah perlu menjabarkan persoalan ini. Maksudnya mengambil berat tentang persoalan ini. Semoga Allah memberi taufiknya. Kemudian faslun, petunjuk Nabi SAW fi ilajil karab wal ham wal gham wal hazan wal huzn. Petunjuk Nabi SAW dalam mengatasi kesusahan, kegundahan dan rasa sedih. Ini dia. InsyaAllah nanti kita akan baca lagi lah berkenaan ni. Semoga ini cukuplah untuk waktu ini. Jazakumullahu khairal jazaa. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.